ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadil, saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Haji Muhammad Sa'ad bin Matari selaku pengerusi eksekutif Masjid Al-Istiqamah. Seterusnya para lembaga pentadbir, warga kerja dan sukarelawan masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan pada malam ini dalam rangka ceramah agama membincangkan satu tajuk seperti yang telah dimaklumkan, iaitu golongan yang dijanjikan Kausar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan sebagai Kausar? Kausar ini dari bahasa Arab diambil perkataan kasir. Kasir itu maknanya banyak. Kausar daripada kalimat fau'al, iaitu kausar itu, kalau fau'al itu maknanya hyperbola ataupun mubalaghah, menggambarkan banyak yang terlalu banyak. Maka kausar ini dia adalah suatu maksud yang membawa kepada incredible lots of amount, lots and lots and lots and lots of amount. Dia terlampau banyak. Itu dia panggil kausar. Macam tuan-tuan di Singapura ini kenal dengan air katira. Itu kalau bulan puasa ramai orang minum air katira. Itu ambil daripada kataan kasir ataupun berubah menjadi kausar. Maka pada malam ini kita nak membincangkan tentang sebuah tempat yang dijanjikan Allah bernama Kausar, yang mana benda ini terletak nanti di hari akhirat. Siapakah golongan yang dijanjikan untuk mendapat Kausar ini? Yang ini kita akan sama-sama bincangkan. Secara asasnya dalam Quran kita sering mendengar satu ayat. Ayat ini antara surah yang terpendek sekali. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, turun ketika Nabi sedang sedih. Nabi ketika itu baru saja kehilangan anaknya, puteranya, iaitu Ibrahim alaihissalam, yang kecil lagi telah meninggal dunia. Dek kerana terlalu sedih, Nabi agak murung sedikit. Satu hari ketika Nabi sedang berehat-rehat, Anas bin Malik mengatakan Nabi sedang hampir terlelap. Tiba-tiba Nabi tidur, di sekelilingnya para sahabat tengok saja Nabi. Sedang Nabi terlelap seketika, kemudian Nabi pun sedang dia tertidur itu dia senyum. Dia senyum sahaja. Maka para sahabat heran, kenapa Nabi senyum? Lalu bila Nabi bangun, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami nampak Tuan tidur, kemudian Tuan senyum masa tidur. Apa halnya?" Maka kata Nabi, "Sebentar tadi Allah sampaikan wahyu kepadaku, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya Allah telah kurniakan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak." Maka di sinilah disebutkan sebagai Nabi diperuntukkan sebuah telaga Kausar semasa di padang mahsyar nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap Nabi memang memiliki perigi ataupun telaga. Inna likulli nabiyyin haudun wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksarohum waridatan. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan sesungguhnya setiap Nabi memiliki telaga dan sesama Nabi ini saling membanggakan siapakah yang paling banyak telaganya dikunjungi oleh orang. Dan aku berdoa, biarlah telagaku ini nanti yang paling ramai sekali orang datang kepadanya. Maka sebab itu dalam selawat musim-musim maulid ini kita sering membaca marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Apa artinya? Berbahagialah orang memandang wajahmu, wahai penghulu keturunan yang mulia. Kolam airmu sejuk jernih, kunjungan kami di akhirat. Ini doa yang kita sering bacakan, iaitu kita minta supaya Allah Ta'ala membenarkan kita masuk ke dalam telaga Al-Kausar ini.
Soalnya pada malam ini kita nak bincang, ada di kalangan orang Islam yang tidak percaya akan Telaga Kausar. Maka saya ingin perbetulkan malam ini, kepercayaan kepada wujudnya Telaga Kausar adalah kepercayaan yang sah dan benar. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kewujudan Telaga Kausar ini tidak perlu dipertikaikan, kerana hadis-hadis yang menceritakan Telaga Kausar, sama ada secara lafaz ataupun secara makna, adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir bererti para sahabat yang meriwayatkan hadis ini bukan satu atau dua orang, berpuluh-puluh. Dalam kitab Buhuruz Zakhirah fil Ulumil Akhirah oleh Imam As-Safarini, dia mengatakan hadis-hadis tentang kisah Telaga Kausar ini 50 sahabat riwayatkan hadis ini. Artinya ia adalah satu hadis yang sangat sahih, bertaraf mutawatir. Sebab ada orang Islam hari ini yang menolak Telaga Kausar. Sebagai contoh, kelompok Mu'tazilah, mereka tolak. Mereka tak percaya ada Telaga Kausar. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang Islam, yang bila kita cerita pasal Telaga Kausar, dia kata ini sembang sajalah, temberang, mana ada Telaga Kausar. Itu artinya dia ni orang Mu'tazilah. Kalau tidak Mu'tazilah pun dia orang Khawarij. Khawarij tolak, dia tak percaya wujud Telaga Kausar. Begitu juga kelompok Syiah Rafidah, mereka juga tolak Telaga Kausar. Ada sektor-sektor dalam Syiah terima Telaga Kausar, tetapi kata mereka Telaga Kausar ini wujud hanya untuk orang yang special sahaja. Sahabat-sahabat Nabi pun tak layak nak minum. Jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, semua orang layak minum, kecuali ada beberapa yang akan saya terangkan nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa pentingnya kita bercita-cita mendapatkan Telaga Kausar ini? Pertama, kerana kita di padang mahsyar, kita berada dalam keadaan yang letih dan sangat dahaga. Bila kita haus dan dahaga, kita perlukan sesuatu untuk diminum. Bayangkan suasana di padang mahsyar. Ada satu hadis, Nabi pernah bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menceritakan, wahai Aisyah, nanti di padang mahsyar setiap orang menghadap Allah Ta'ala puluhan ribu tahun, tidak berpakaian, mereka bertelanjang. Bila Nabi cerita begitu, Aisyah tersenyum. Aisyah senyum, lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, malunya kalau kita bertelanjang, nanti saya nampak orang punya, orang nampak saya punya, malulah saya ya Rasul. Ketika Aisyah cakap begitu, Nabi marah kepada Aisyah. Jarang-jarang Nabi marah isteri. Itu jam Nabi marah. Kata Nabi, ya natabni Abi Quhafah, hei anak Abu Bakar. Itu Nabi marah betul tu. Biasa Nabi dengan isteri semua panggil Ling Yang, Humairah, darling, baby, macam-macam. Tapi julung-julung kali Nabi marah kepada Aisyah, sebab Aisyah macam main-main ketika dia cerita pasal padang mahsyar. Kata Nabi, ya natabni Abi Quhafah, syughilan nas yaumal izin anin nazar wa syakhisu bi absarihim ila sama mauqufina 40 sanah la yakuluna wa la yashrabun. Wahai anak Abu Bakar, manusia di padang mahsyar terlalu sibuk hingga tidak sempat nak memandang satu sama lain. Setiap manusia akan berdiri di atas padang mahsyar, kepala mereka mendongak ke arah langit, memandang tidak henti-henti selama 40 tahun tidak turun kepala-kepala mereka. Dan mereka tidak mau makan dan tidak mau minum. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan berdiri pandang ke langit 40 tahun, jangan turun-turun. Tuan-tuan baru 15 minit duduk bawah, pandang penceramah pun sudah sakit leher apa macam. Ini 40 tahun, lagi mau tengok orang keliling. Itu sebab Nabi marah kepada Aisyah. Apa yang berlaku dalam tempoh kita berdiri itu? Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mencatatkan, Nabi pernah berkata, tudna syamsu yaumal qiyamati, jarak matahari di padang mahsyar hanyalah sejengkal. Sejengkal matahari, Masya Allah. Tuan-tuan, sekarang ini kita adalah petang hujan, kadang panas, kadang hujan. Nanti bulan Mac, bulan April masuk musim panas, berapa kepanasan kita? Luar biasa.
Panasnya kita duduk di sebelah Katul Istiwa ini, matahari sekarang jaraknya berapa jauh daripada kita? Sekarang matahari jaraknya 93 juta batu. Kalau dalam kilometer, 149.6 juta kilometer jarak matahari. Tapi kita panas apa macam? Aircon di rumah sampai dapur kita pasang. Sebab panas. Panas tak tahan kalau musim panas. Musim tengkujuh okey. Kalau musim panas, panas luar biasa. Tuan-tuan yang biasa ke Makkah Mukarramah, biasa ke Madinah, musim-musim panas, bulan 8, bulan 9, apa macam? Waktu subuh, kadang darjah Celsiusnya boleh sampai 37 darjah Celsius. Waktu subuh. Kalau zuhur, kadang-kadang boleh mencecah 44, 45 darjah Celsius. Angin yang bertiup umpama angin dari oven yang besar. Tapi itu jarak matahari dengan kita 93 juta batu. Bayangkan di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepala. Lalu kata Miqdad, Nabi berkata, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia ini dek kerana matahari itu terlampau dekat, maka peluh mereka akan mencurah-curah dan kadar peluh itu mengikut perbuatan masing-masing. Faminhum may yakunu ila ka'baihi. Ada orang peluhnya itu sampai ke buku lalinya, mata kakinya. Wa minhum ila rukbatai. Ada orang peluhnya sampai lutut. Wa minhum man ila haqwai. Ada orang peluhnya sampai pinggang. Wa minhum may yuljimul araq iljaman qala wa asyara Rasulullah biyadi ila fihi. Ada orang dia punya peluh sampai ke mulut dia, tercungap-cungap dia dek kerana peluh itu nak masuk ke dalam mulutnya kembali. Hadis sahih riwayat Muslim. Begitu seksa kita duduk di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar bukan macam padang bola sepak. Padang mahsyar bukan macam padang jom heboh. Ni bukan. Padang mahsyar itu azab. Lantai besi, langitnya tembaga. Matahari sejengkal, pakaian tidak ada. Bayangkanlah. Itu sebab dalam kitab Tanbihul Ghafilin mencatatkan, begitu terseksanya manusia di padang mahsyar, hingga sanggup yang mengangkat tangan berdoa, Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Tuhan, janganlah seksa kami di padang mahsyar, campak kami dalam neraka lagi baguslah daripada duduk di sini. Bayangkanlah tuan-tuan. Apa seronok ke padang mahsyar? Tak seronok. Padang mahsyar shopping tak boleh, orang jual apa pun tak ada. Tak ada apa-apa. Semua azab semata-mata. Kecuali orang yang banyak beramal soleh. Kita biasa dengar para asatizah bercerita 7 golongan dinaungi di padang mahsyar. Orang muda yang suka pergi masjid, macam-macam golongan. Orang yang buat korban. Korban tu nanti akan datang di padang mahsyar jadi dia punya taksi. Orang jalan kaki dia naik taksi. Tapi taksi korban dia lah. Sebab itu kalau dia korban kambing, dia naik kambing. Lambat sikit lah jalannya. Kalau dia korban lembu, lembu lagi bagus lagi. Itu sebab next punya korban, tuan-tuan, korban unta pula. Unta laju sikit. Ramai-ramai boleh naik unta. Itu sebab mesti mau buat korban. Bayangkan kita duduk di padang mahsyar, sesi perbicaraannya kata ulama memakan tempoh 50 tahun akhirat. Saya ulang, 50 tahun akhirat. 50 tahun akhirat, jangan kira hari kita. Sehari di akhirat, 1000 tahun dunia. Jadi kita duduk di sana beribu-ribu tahun kiraan dunia. Jadi dalam tempoh yang begitu panjang, sudah pasti sebagai manusia kita berasa letih, lapar dan dahaga. Di mana nak dapatkan air? Di mana nak mendapatkan makanan dan minuman? Sudah pastilah di sini terletaknya kepentingan Telaga Kausar. Telaga Kausar. Umpamalah Telaga Zamzam di Mekah, begitulah di padang mahsyar kita memerlukan perigi untuk diminum air ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimanakah rupa bentuk fizikal Telaga Kausar ini? Para ulama yang berusaha mencari hadis-hadis berkenaan tentang rupa bentuk Telaga Kausar menyatakan, pertama dari segi bentuk dan keluasan Telaga Kausar. Kausar ini kata ulama dia berbentuk 4 segi. Dipanggil rectangle atau murabba. 4 segi tepat. Panjangnya dan sisi-sisinya itu sama panjang. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi menceritakan, haudi masiratu syahri wa zawayahu sawaun. Perigiku, kata Nabi,
panjangnya jarak perjalanan 1 bulan. Tepi-tepinya juga adalah sejarak dengan itu. Ulama membahaskan hadis Muslim. Apa erti telaga Nabi jaraknya perjalanan 1 bulan? Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan menaiki unta. Baik, orang buat kajian. Normally seekor unta, kalau dia berjalan 1 jam boleh sampai 5 kilometer. Normal punya unta, unta sehat 1 jam dia boleh pergi 5 kilometer. Dan menjadi satu kebiasaan seekor unta, dia sehari dia boleh jalan non-stop 10 jam. Maknanya satu hari unta boleh jalan 50 kilometer. Kiraan mudah, dalam sebulan 30 darab dengan 50 kilometer, jarak perjalanan sebulan seekor unta boleh sampai 1,500 kilometer. Jadi panjang telaga Nabi SAW 1,500 kilometer. Dan lebarnya pun 1,500 kilometer juga. Mungkin tuan-tuan di sini tak berapa faham panjang manalah 1,500 kilometer. Tuan-tuan kalau drive kereta daripada Tampines ni sampai ke Phuket di Thailand, jarak baru 1,321 kilometer. Sampai Phuket. Bukan sampai Perlis, Phuket. Baru 1,300. Dari sini sampai Bangkok 1,800 lebih kilometer. Mana tuan-tuan driving non-stop 15 jam 4 minit, itu belum lagi seluas Telaga Kausar. Punyalah besarnya Telaga Kausar Nabi ini. Tapi sebesar-besar telaga itu, ada orang yang tidak dapat dekat pun kepada telaga ini. Sayang sungguh, nanti saya akan ceritakan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan panjangnya Telaga Kausar baginda ini umpama panjangnya dari Makkah ke Baitul Maqdis. Hari ini dibuat juga kajian berapa panjang atau berapa jauhkah Mekah ke Baitul Maqdis. Jaraknya kurang lebih 1,500 km juga, kurang lebih. Inna lil haudan tuluhu ma bainal Ka'bah ila Baitul Maqdis abyadu minal labani aniyatuhu adadul nujumi wa inni la aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya panjang telagaku adalah dari seolah-olah daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Airnya lebih putih dari susu, berjananya sebanyak bintang di langit, dan sesungguhnya aku adalah Nabi yang paling ramai pengikut di hari kiamat, kata Nabi. Itu riwayat yang kedua. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan panjangnya telaga Nabi ini, inna qadri haudi kama baina ailata wa sana'a minal yaman wa inna fihi minal abari ka'adadin nujumis sama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya ukuran panjang dan lebarnya telagaku adalah sebagaimana jarak dari Ailah di Palestin sampailah ke Sana'a di Yaman hari ini. Padanya terdapat bekas-bekas minum sebanyak bilangan bintang di langit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pendapat lagi. Ada lagi pendapat yang dikutip daripada hadis-hadis Nabi. Jarak telaga Nabi ini luasnya sejauh Palestin sampai Yaman. Ada yang daripada Palestin sampai beratus ribu batu lah dia punya kedudukannya. Maka kesimpulannya tuan-tuan sekalian, telaga Nabi ini memang besar. Jangan kita bayangkan Telaga Kausar ini umpama telaga yang kita biasa jumpa di mana-mana kampung. Itu bukan. Telaga Nabi ini telaga besar, macam lautan luasnya. Macam begitu, namanya pun Kausar kan? Lots lagi. Banyak lagi. Dia tidak sekadar lot saja. Dia lagi banyak. Lagi banyak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ada menceritakan di telaganya ini, di periginya akan ada bekas-bekas minuman. Ini biasa kalau kita pergi ke Makkah, kalau dalam Masjidil Haram, bahkan dalam Masjid Nabawi, banyak tong-tong air Zam-Zam. Bila disediakan tong, dia akan sediakan kap ataupun cawan plastik itu. Jadi umpamanya telaga Nabi ini ada berapa banyak cawan-cawan plastik untuk orang minum. Itu ada dikutip oleh para ulama yang buat kajian. Antaranya sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan
ma'uhu abyadu minal labani wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yazma'u abadan. Kata Nabi, air telagaku itu lebih putih dari susu, harumannya lebih harum dari bau kasturi, bekasnya atau cawannya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa minum air dari telagaku, nescaya dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ulama bahaskan hadis ini, apa erti cawan-cawan di perigi Nabi seumpama bintang di langit. Pendapat pertama kata, cawan-cawan Nabi ini cawan yang berkualiti. Bekas-bekas untuk minum daripada bekas Nabi ini berkualiti. Kualitinya tinggi seindah bintang-bintang di langit. Memang kalau dah namanya hak milik Nabi, biasanya benda-benda itu akan cantik. Ada juga ulama mengatakan yang dikatakan sebagai cawan-cawan untuk minum dari air itu bagaikan bintang di langit adalah jumlah cawan yang akan digunakan. Ada ulama kaji, bila Nabi sebut cawan ini umpama bintang di langit, berapa banyak cawan itu? Ada yang rajin membuat kajian, tuan-tuan. Ada kajian menyatakan bila dikatakan cawan-cawan minum air perigi itu sebanyak bintang di langit, ialah sama dengan jumlah bintang di langit pada hari ini. Soalan, berapa jumlah bintang di langit pada hari ini? Ada satu kajian yang dibuat oleh seorang astronomis daripada Universiti Yale, namanya Dr. Peter Van Dokkum. Dia buat kajian jumlah bintang-bintang di langit. Katanya bintang di langit jumlahnya ada 100 sextillion. Bukan million, bukan billion, sextillion. Orang tanya, apa benda sextillion? Sextillion ni begini, dia sebut tadi 100 sextillion, maknanya 100,000,000,000,000 itu ada 21 kali kosong. 100 kosong sifirnya itu ada 21 kali sifir. 100 sifir 21 kali, darab 3 pula. Itulah jumlah bintang-bintang di langit. Ini ada satu mau hantam bumi pula 2-3 hari ni, tak tahulah. Malam ni kalau kena hantam, alhamdulillah tengah dengar ceramah, tak apa, mudah-mudahan okeylah semua ya. Jangan tengah buat benda lain. Itu bunyilah banyaknya cawan yang digunakan untuk minum telaga Nabi SAW. Bagaimanakah pula yang dikatakan sifat air telaga tersebut? Para ulama yang membuat kajian hadis mengatakan sifat telaga Nabi ini, pertama, airnya itu lebih putih daripada susu. Susu yang kita biasa minum untuk sarapan misalnya, maka itu lebih putih daripada susu itu lagi. Dan aromanya ataupun baunya lebih harum dibandingkan dengan bau kasturi atau misk. Lebih harum dari kasturi. Dan dia punya rasa, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, rasanya sangat sejuk dan menyegarkan. Hadis Nabi mengatakan, abradu minas salji wa ahla minal asali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Air telagaku itu lebih dingin dari ais dan lebih manis dari madu. Mana kalau tuan-tuan di sini selalu minum es teler, itu nanti perigi Nabi lebih sejuk dari es teler lagi. Lebih sejuk dari air batu campur, lebih sejuk daripada float, lebih sejuk daripada segala-gala air batu yang biasa kita minum. Sangat menyegarkan. Di manakah sumber air telaga Nabi itu? Ini masalah sedikit. Sebab kita orang Melayu kebiasaannya memahamkan telaga Nabi ini dengan gelaran Telaga Kausar atau Perigi Kausar. Hakikatnya kata ulama, perigi Nabi bukan namanya Kausar. Nabi dalam banyak hadis menyebut kalimat haud. Haud ini maknanya kolam ataupun perigi. Tetapi Kausar itu datang dari mana? Rupanya kata ulama, asal kalimat Kausar itu datang daripada nama sebatang sungai di dalam surga. Yang mana sungai ini namanya Kausar. Dari sungai ini disalurkan melalui satu alat dipanggil mizab. Mizab ini umpama saluran paip.
disalurkan ke dalam perigi itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min zahabin wal akhiru min warikin. Kata Nabi ketika ditanya tentang sifat air dalam telaga itu, kata Nabi, airnya mengalir dengan deras ke dalamnya melalui dua pancuran dari syurga. Salah satu paip dibuat dari emas, yang kedua dibuat dari perak. Maka ada dua paip saluran dari sungai Kausar masuk ke dalam perigi Nabi. Lalu disebabkan sumber air itu daripada sungai Kausar, digelarkan oleh kita sampai sekarang Telaga Kausar. Telaga Kausar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Namun sayang, seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun telaga ini begitu luas, jaraknya lebih luas daripada Tampines sampai ke Phuket sana, tetapi sayang, seluas-luas kolam Nabi itu, sayang ada umatnya yang dihalau daripada mendekati tempat itu. Seluas-luas kolam ini, dia tak boleh dekat pun, dihalau oleh para malaikat. Siapakah golongan-golongan yang malang itu? Dalam satu hadis, Nabi pernah bercerita, hadis yang agak panjang. Katanya, anna Rasulullah kharaja ilal maqburati faqala. Satu hari Nabi pergi ke kawasan perkuburan Baqi', lalu Nabi telah berdoa dan memberi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inni insyaallah bikum lahikun. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum wahai penghuni kubur ini, kami insya-Allah akan bersama dengan kamu tak berapa lama lagi. Kemudian Nabi pun menyatakan, wadidtu anni qad raaitu ikhwanana. Kata Nabi, aku nak sangat bertemu dengan saudara-saudaraku. Faqalu, kata sahabat, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Sahabat jealous, mereka tanya, ya Rasul, bila tuan ada saudara pula? Apa kami ini bukan saudara ke? Sahabat tanya. Nabi menjawab, bal antum ashabi wa ikhwanuna allazi lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum ala haudi. Kata Nabi, kamu bukan saudaraku, kamu adalah sahabatku. Saudaraku ini akan datang selepas aku tidak ada nanti, dan aku akan menanti mereka di kolam Kausar atau di telaga Kausar. Faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Ya Rasul, kamu kenal kami, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, macam-macam, tapi umat kamu, kamu tak kenal. Nanti macam mana kamu nak kenal umat kamu di padang mahsyar? Mereka pakai uniform ke? Ada name tag ke? Ada apa ke? Macam mana kamu nak kenal ya Rasul? Ini soalan orang jealous kepada sahabat. Qala ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjilatun fi khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Qalu bala ya Rasulullah. Nabi pun tersenyum, lalu Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya umat aku akan datang pada hari kiamat dengan wajah putih bersinar dek kerana wuduk mereka. Jadi aku boleh kenal dengan mereka disebabkan kesan wuduk pada wajah mereka. Maka jangan sampai ada yang tersesat daripada telagaku sebagaimana unta yang tersesat daripada telagaku. Jadi yang pertama, kalau tuan-tuan berhajat, nak suruh Nabi kenal tuan-tuan, air wuduk jangan ditinggalkan. Itu sebab berulang kali saya sebut di mana-mana, 7 sunnah Nabi yang terbesar, yang tidak berat untuk kita lakukan. Salah satu ialah menjaga wuduk tiap waktu. Setiap waktu. Artinya kalau mampu ditahan, ditahan. Kalau perlu dilepaskan hajat dan sebagainya, silakan. Jangan ditahan-tahan dek kerana wuduk, nanti mudarat untuk tubuh badan. Ya, ada hajat, silakan. Nanti ambil lagi. Kita bukan zaman dulu kena ambil air wuduk di sungai. Buka pipe saja sudah tak jadi masalah. Jadi batal, ambil lagi. Batal, ambil lagi. Siapa yang jaga wuduk, mukanya nanti akan ada tompok putih di hari akhirat. Nabi boleh cam kita ni umat dia, dia tengok kita punya muka. Dia nampak macam putih orang kena sopak. Ini umat aku, mari sini, kita pun datang.
Tapi ada orang dia punya muka tak ada dia punya wajah tak ada putih. Jadi Nabi tak kenal. Ini barangkali umat Nabi Musa agaknya. Oh, ni umat Nabi Harun aku tak kenal lah. Umat aku mesti kenal, kata Nabi. Kemudian Nabi menyambung, qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina minal wudu wa ana faratuhum 'alal haudi fala yuzada rijalun an haudi kama yuzadul ba'iru dalu unadihim ala halumma ala halumma. Nabi kata aku akan panggil dia, mari datang sini, air banyak. Nabi akan promote dia punya perigi. Dia panggil kita, mari, macam orang lelong, raja lelong. Mari. Kemudian kata Nabi, innahum qad baddilu ba'daka fa aqulu fasuqan. Tiba-tiba kata Nabi, security yang jaga kolam ini dia blok beberapa orang. Orang ni layak masuk tapi blok, macam tiket tak ada lah. Dia layak masuk tapi tak boleh, kena tahan security. Nabi pun tanya, apa kau blok aku punya umat? Lalu kata Jibril dan malaikat yang menjaga security kolam ini, minta maaf ya Rasul, ini orang lepas kau wafat dia lupa sama agama, dia tak layak masuk sini. Kata Nabi, pasukan. Okey, bla bla bla, jangan datang sini. Bla bla bla. Lu jangan datang sini. Jadi tuan-tuan, apa pelajaran daripada hadis yang panjang ini? Pelajarannya ialah nombor 1, kekalkanlah dalam wudu. Dan kalau nak dapat sungguh-sungguh telaga Kausar ini, kita perlu ikut panduan yang diberikan oleh banyak hadis-hadis Nabi. Satunya, ada satu hadis Nabi mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa aqulu suhqan lima ghayyara ba'di. Ni yang tadi saya dah sebutkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan jelas menyatakan akan ada orang datang ke kolamku ini, aku kenal dia, dia kenal aku, tetapi malaikat tak kasih masuk, security tak kasih masuk. Apa sebab? Mereka ini telah meninggalkan apa yang aku ajarkan kepada mereka selama ini, lalu aku akan kata kepada mereka, pasukan. Okey, bla bla. Kau orang semua tak boleh masuk. Sebab malaikat jelaskan ini orang tak layak. Maka nombor 1 kata ulama, siapa nak jadi golongan yang layak masuk Al-Kausar, nombor 1 sekali, tolong jangan beramal dengan apa-apa amalan tanpa ada dalil. Itu nombor 1. Sebab malaikat nanti akan halang orang yang atas dunia dia buat sesuatu yang bukan Nabi suruh. Ini kena hati-hati. Dalam bahasa yang mudah, setiap amalan yang kita buat mesti ittiba' Rasul, mesti ikut cara Nabi. Tak boleh buat apa pun amalan yang bukan Nabi ajar. Itu tak boleh. Siapa yang buat amalan yang bukan Nabi ajar, lalu dia tertolak daripada masuk telaga Kausar. Apa contoh? Katakanlah tuan-tuan semayang Zuhur. Nabi ajar Zuhur 4 rakaat. Tuan-tuan hantam 16 rakaat semayang Zuhur. Dah berpuluh tahun tuan-tuan amalkan semayang Zuhur 16 rakaat. Yang ini bla bla bla. Nabi tak bagi masuk. Walaupun dia punya solat rakaat lebih banyak daripada orang lain. Sebab tidak ikut Nabi. Ataupun tuan-tuan ambil wudu, tidak ikut cara Nabi. Nabi suruh ambil wudu, taruh di muka dulu. Kita tidak, ambil wudu kaki dulu. Lepas kaki dulu ambil tangan, tangan ambil telinga, telinga ambil pinggang, pinggang ambil muka. Apa benda punya wudu? Wudu macam ini tidak ikut cara Nabi. Bla 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 bla. Pasukan. Ini orang tak dengar cakap aku. Nabi tak kasih masuk. Apa lagi? Kita buat sesuatu ibadat tidak buat ikut waktu yang Nabi bagi tahu. Contoh, sepatutnya ibadat korban kita lakukan sebelum daripada keluarkan zakat fitrah, selepas daripada solat Idul Fitri. Zakat fitrah dibayar sebelum daripada solat Idul Fitri, tapi kita hantam bayar zakat selepas daripada solat. Maka walaupun kita bayar zakat, zakat itu tertolak. Ataupun tuan-tuan semayang zuhur dalam waktu asar, bukan ketika musafir, itu pun ditolak.
Semayang subuh pukul 3 petang juga ditolak walaupun kunutnya panjang lebar. Itu tidak dibenarkan sebab mesti sesuai dengan ajaran Nabi. Begitu juga tempat ibadat. Misalnya Nabi mendidik kita, kalau buat haji, umrah mesti ke Mekah, tapi kita buat haji di Sentosa Island. Itu tak boleh. Walaupun pakai ihram tak boleh. Ataupun tuan-tuan iktikaf, patutnya iktikaf Masjid Istiqamah. Tuan-tuan iktikaf dalam Universal Studio sebagai contoh. Nawaitu iktikaf pi hadzal Universal Studio pi Pulau Sentosa lillahi taala. Tak boleh. Siapa buat amalan yang bukan Nabi punya cara, out. Bla bla bla. Dia akan jadi begitu. Maka ini nombor 1. Hati-hati. Setiap amalan kita pastikan mengikut apa yang Nabi ajar. Korban misalnya, Nabi ajar korban ada haiwan-haiwan yang patut kita korban. Unta, lembu, kambing. Ataupun haiwan-haiwan yang seadik-beradik dengan itu. Contohnya lembu campur kambing. Anaknya sah juga korban. Lembu campur kambing jadi lembing lah. Lembing boleh dikorbankan. Lembu campur kerbau jadi lembau pun boleh. Dia tak boleh lembu campur rusa. Tak boleh lah. Lembu campur ayam pun tak boleh. Ada orang dia buat korban kuda misalnya, ayam yang tidak dituntut. Boleh dibahaskan tapi tidak dituntut. Sedangkan dia mampu untuk membeli bahagian kambing misalnya. Walaupun dia buat korban tapi dia tidak ittiba Nabi, maka ditolak. Ditolak. Justru ini yang pertama. Kalau nak betul-betul dapat telaga Kausar ini, setiap amalan kita mestilah ikut apa yang Nabi ajar sahaja. Jangan lebih-lebih dan jangan berkurang-kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kalau nak mendapat telaga Kausar daripada Nabi ini, nombor 2 ini yang penting. Selalulah berselawat kepada Nabi SAW. Hanya orang yang berselawat kepada Nabi sahaja yang Nabi kenal dia ada cop pada muka dia untuk dia dapat masuk telaga Kausar. Dan orang yang banyak berselawat adalah orang yang layak mendapat cahaya di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, ayo kita banyakkan berselawat. Selawat ini manfaatnya sangat tinggi. Ada tak berapa lama dulu seorang teman saya, ayahnya meninggal dunia. Pergilah kami ziarah. Ayahnya ni dah tua, umur kat 80 tahun. Dah tua, kedut-kedut dah muka. Tapi ketika meninggal dunia, ketika diuruskan jenazahnya, arwah ni jadi orang muda. Kalau salah-salah tengok, ingat berhantu raya lah. Ini memang lain betul dia jadi. Dia jadi muda, hidung dia jadi mancung, muka dia jadi tegang, cantik, berseri-seri. Senyum terukir di bibir, macam tak sabar-sabar nak masuk kubur lah. Kan biasa jenazah berkerut-kerut muka kan, tak nak masuk kubur, takut. Ini macam cepatlah sikit. Seolah begitu. Kapas penuh dalam hidung, tapi dia senyum je, muka dia macam orang muda. Tanya kepada mak teman saya ni, apa rahsia arwah ni pakcik ni dapat macam ni matinya? Kata dia ni memang amal selawat lah. Sehari dia selawat sampai 1000 kali. Mana nak dapat tuan-tuan, 1000 kali selawat satu hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawatlah. Cuma kadang-kadang kita ni ada ustaz-ustaz muda marah. Oh, selawat kita ni tak betul. Apa Sayyidina ni tak payah, Nabi tak suruh Sayyidina. Kalau nak selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak payah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia benda ini tak perlu kita perbesarkan isu ini. Sebab memang benar Nabi tidak ajar sahabat menyebut Allahumma salli ala Sayyidina. Nabi tidak sebut. Sebab Nabi atas kapasitinya sebagai seorang manusia yang tawaduk dan merendah diri. Dia umpama beginilah. Katakanlah nama saya Profesor Dr. Tan Sri Badli Shah Alauddin. Tiba-tiba pengurusi masjid tanya, tuan siapa nama? Nama saya Profesor Tan Sri Dr. Badli Shah Alauddin. Itu mengada-ngada namanya. Bila orang tanya, tuan siapa nama? Nama saya Badli Shah. Sebab tawaduk, sedangkan nama saya panjang lagi. Maka begitulah sifat Nabi. Ya Rasulullah, apa selawat nak baca? Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Cukuplah. Sebab Nabi takkan nak kata
Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Tuan Muhammad dan kepada keluarga Tuan Muhammad. Nabi tawaduk lah. Kita pula sebagai penghormatan menyebutnya sebagai Sayyid. Tak sebut pun boleh, sebut pun boleh. Yang penting banyakkan berselawat. Dulu saya pernah sampaikan satu fadilat selawat ini dalam satu ceramah. Semasa saya di Mesir dulu, satu tempat orang-orang sufi di Mesir namanya Tonto. Tonto ini tempat ramai orang sufi, orang tarikat di situ. Ada satu syekh namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia ni memang terkenal lah selawat dia yang masyhur, selawat Anwar atau selawat Nurin. Ada orang baca selawat Badar, macam-macam lah, selawat Badawi. Dia ni seumur orang kenal dia, dia tak pernah tampil dan tonjolkan wajah dia. Dia selalu tutup dengan serban. Macam orang Palestin mujahidin tu, nampak mata saja. Jadi orang tertanya-tanya, apa rupa Syekh Ahmad Badawi ni? Satu hari orang sentap dia punya serban, nak tengok wajah dia. Bila orang ramai tengok wajah dia, sebahagian daripada jemaah pengsan. Apa sebab tuan-tuan? Wajahnya mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Lalu ditanya oleh orang, Tuan Guru, macam mana Tuan Guru ni wajah boleh bercahaya, bersinar-sinar? Apa rahsia? Pakai SK2, Rania Gold, PN Lovely, All Up Yulan? Oh, katanya tidak, saya amal selawat saja. Selawat. Apa selawat itu? Saya bacakanlah sedikit. Allahumma salli wa salim ala nuril anwar wasiril asrar. Itu sebahagian. Selebihnya sila buka YouTube. Dalam YouTube ada banyak. Ya, jangan malas buka YouTube. Dalam itu amalkan selawat, terutama kaum ibu. Kalau amal, insya-Allah muka jadi cantik secara natural beauty. Tak perlu pakai all abulan ke apa, tak payah pakai lovely apa, selamat duit kita. Banyakkan selawat. Dan orang yang banyak selawat, Nabi memberi jaminan di padang mahsyar dia boleh kenal Nabi. Itu penting. Saya percaya tuan-tuan di sini tak ada yang pernah jumpa Nabi. Mungkin ada yang pernah jumpa dalam mimpi. Itu rezeki. Jangan cerita pada orang. Jangan buat tulis dalam blog lah, masuk Facebook lah. Tak payah. Itu rahsia kita dengan Allah. Jangan cerita-cerita pada orang. Siapa pernah jumpa Nabi, jangan heboh-hebohkan. Biar dia jadi rahsia peribadi. Kalau nak cerita sangat, cerita pada orang yang paling kuat simpan rahsia. Sebab itu orang kalau mimpi jumpa Nabi, dia sembang-sembang sama orang, ini belum tentu betul lah dia punya mimpi. Sebab kalau kita mimpi jumpa Nabi, kalau Nabi itu kita tengok dan sampai dia perkenalkan, saya Nabi, itu belum tentu Nabi. Belum tentu. Walaupun ada hadis sahih mengatakan, siapa jumpa Nabi dalam tidur, maka itu betul. Sebab syaitan tak boleh menyerupai. Memang. Tetapi syaitan, dia boleh declare dia Nabi. Kita tak kenal. Katakanlah Nabi itu datang dalam mimpi, syaitan dia merupakan muka siapa? Katalah dia bawa muka siapa? Muka Aaron Aziz contohnya. Dia buat muka Aaron Aziz. Kita pun nampak, rasa kenal lah. Kita pun cakap kan. Dia pun pergi dekat kita, saya Nabi Muhammad, selawatlah pada saya. Dia boleh declare, tapi rupa tak boleh. Jadi jangan tertipu kalau ada orang kata dia tidur, dia mimpi. Sebab mimpi kalau declare, belum tentu. Dia mimpi yang benar, kata ulama. Awak nampak Nabi, Nabi tak payah cerita, saya Nabi lah, tak payah. Kita tengok, kita tahu dia Nabi. Sebab Nabi ni dia ada aura dia. Macam kita tengok Perdana Menteri lah. Perdana Menteri kalau dia jalan ramai-ramai, dia seorang, kita kenal dia ni somebody. Sultan, kalau dia datang ramai-ramai, dia seorang, kita kenal dia, kita tahu dia somebody. Sama macam Nabi, kalau ribuan orang pun kita nampak dia, kita tahu itu Nabi. Sebagaimana Datuk Harundin pernah bercerita, berkongsi tentang pengalamannya bermimpi bertemu Nabi. Dalam keadaan dia menangis-nangis menceritakan, dia pernah mimpi 2 kali. Satu kali tak dapat jumpa langsung, tapi dia tahu dalam kemah itu ada Nabi. Sebab ketika dia nak masuk, dia tanya orang, siapa kat dalam ni, macam rasa lain macam. Oh, Rasulullah kat dalam. Oh iya ke? Dia nak masuk tak dapat kan, sebab orang terlampau ramai. Kemudian second time dia mimpi lagi, dia nampak kasut saja. Itu yang dia nangis tu, bila lah nak boleh dapat full. Barangkali dia dapat tengok full, dia tak cerita pada kita sajalah, ya. Jadi rata-rata di sini tidak pernah nampak Nabi. Jadi macam mana tuan-tuan nak kenal Nabi? Rupanya Nabi ni dia punya wajah ada cahaya. Nabi pernah satu peristiwa, Aisyah sedang menjahit waktu malam. Sedang dia menjahit,
pelita yang dia gunakan itu terpadam. Jarum terjatuh, bilik jadi gelap gelita. Tiba-tiba kata Aisyah, pintu kamar dibuka, ada satu cahaya masuk. Aisyah fikir, hari dah siang agaknya. Bila dia tengok bukannya hari siang, rupanya Nabi SAW masuk ke kamar. Cahaya daripada tubuh badan baginda menerangi bilik itu. Cahaya daripada wajah Nabi yang mulia itu. Mungkin wajah Nabi tidaklah cahayanya macam lampu mentol kita, bukan. Tapi macam lampu handphone lah agaknya kan. Dia boleh menyuluh sedikit. Lalu Aisyah pun bertanya, ya Rasul, cerah sungguh muka Tuan. Nanti di padang mahsyar adakah Tuan macam ni juga? Kata Nabi, aku punya muka macam ni lah, ada cahaya. Umat aku boleh kenal. Kata Aisyah, agak-agak ada tak orang yang tidak kenal Tuan muka cahaya macam ni? Kata Nabi, ada. Ada umat aku nanti dia tak kenal wajah aku walaupun bercahaya. Siapakah yang malang itu ya Rasul? Kata Nabi, mereka yang bila disebutkan namaku, dia malas berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, kalau nak dapat telaga Kausar, amalkan selawat sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Yang keempat, kata ulama, orang yang nak mendapatkan telaga Kausar, tidak boleh tidak, dia perlu melahirkan secara ikhlas perasaan cinta, kasih dan rindu kepada Nabi SAW. Hanya orang yang benar-benar rindu, kasih dan cinta kepada Nabi yang layak dapat telaga ini. Ramai hari ini orang, dia hanya sekadar cinta di bibir saja, tapi dari segi penampilan belum tentu. Kalau saya tanya secara random pada malam ini, siapa yang di dalam kenderaan keretanya ada kaset atau CD selawat pada Nabi SAW? Tak ramai. Tak ramai. Pop Yeye banyak, 2-3 CD ada. Kugiran, Singklap Pipe, apa semua kan. Jepridin, Mak Jaiz, semua ada lah. Deloitte, apa semua. Tapi selawat itu jarang orang simpan. Lalu bagaimana nak mendakwa kita ini cinta Nabi? Dalam kenderaan kita, selawat Nabi pun tidak ada. Justru itu orang yang benar-benar cinta kepada Nabi, dia memang cinta betul lah. Sampai setiap pergerakan, tutur kata, barang-barang milik dia, dia memang sayang betul pada Nabi SAW. Saya baru menonton satu YouTube tentang, saya kira tuan-tuan dah lama tonton YouTube, saya baru tahu. Chechen punya presiden, Grozny ke apa nama, dia dapat satu mangkuk. Mangkuk ini dikatakan sebagai mangkuk milik Nabi SAW. Kalau tuan-tuan balik ada internet, buka lah, tengok. Tulis tu Chechen Bowl of Prophet. Type lah apa-apa, nanti keluar lah nanti gambar itu. Dia katanya mangkuk ini, memang dalam hadis-hadis sahih, Nabi memiliki sebiji mangkuk. Mangkuk Nabi namanya Al-Gharra. Memang ada Al-Gharra. Tapi kita tak tahu adakah itu gharra atau tidak. Kita bersangka baik itu gharra. Sebab mangkuk Nabi ini diwariskan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali. Ali kepada anak-anaknya, cucu cicitnya. Dek kerana ramai sangat orang nak, dia disembunyikan, dia bawa lari. Akhirnya mangkuk itu tinggal di London. Oh, London. Mangkuk Nabi duduk kat London, tuan-tuan. Adalah keturunan Syed Habib, dia pegang. Jadi atas pujukan apa semua, sumbangan dapat dipulangkan kepada Chechen, sebab mereka ini gigih memperjuangkan Islam. Kerana Chechen ini dulu Rusia komunis, tapi dia konsisten dengan Islam, jadi orang kagum dengan dia. Dan mereka penganut mazhab Hambali yang kuat. Hambali ni Salafi, tuan-tuan. Salafi ni pantang benda-benda asar-asar Nabi ni, dia tak suka. Tapi diorang ni lain sedikit. Jadi atas sifat itu, presiden mereka menerima mangkuk ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok tu, saya fikir tuan-tuan pun akan sebab menangis. Mangkuk Nabi bawa naik private jet. Mangkuk Nabi, saya tak boleh bayang kalau Nabi hidup lagi lah, tuan-tuan. Mesti naik Air Force One agaknya. Ini private jet. Turun, yang sambut dia Rolls Royce convertible yang tak ada bumbung punya. Yang escort dia S-Class Mercedes 500 S-Class, paling mahal punya Mercedes, semua hitam, ada siren. 3-4 rasa 10, lebih daripada 10 Mercedes convoy bawa mangkuk saja.
Yang saya syok tu, dia presiden, pemimpin-pemimpin Chechnya ni, memang semua itu, semua gangster tu semua tuan-tuan. Sebab dulu nak lawan dengan rebel-rebel, penggana-penggana ni mesti mau cari gangster juga, baru boleh lawan gangster. Tapi walau gangster macam mana pun tuan-tuan, buka saja kotak ada mangkuk Nabi, dia buka saja, nangis. Nangis macam perempuan. Tengok mangkuk saja. Saya tak boleh bayar kalau tengok Nabi lah tuan-tuan. Tengok mangkuk, nangis. Angkat mangkuk, nangis macam ni. Orang keliling semua. Sebab mereka fikir ini mangkuk Nabi pernah guna. Nampak betul kasih sayang pada mangkuk saja. Mangkuk Nabi nama Al-Gharra. Dia bawa sampailah Masjid Grozny. Dia taruhkan air, dia minum, nangis. Semua kan nangis. Nanti kalau tuan-tuan ada masa tengoklah Chechen and the Bull of Prophet. Jangan pertikai tentang bull itu. Sebab Nabi ni memang dia ada mangkuk nama Al-Gharra. Kalau tuan-tuan nanti nak ikut sunnah, bolehlah di rumah kita. Macam Nabi kan, saya pernah cerita, tikarnya ada nama Kaz. Nabi ada mangkuk nama Gharra. Jadi tuan-tuan nanti balik, barang-barang rumah taruh nama. Taruh nama. Kita punya cawan taruh nama. Kita punya handphone taruh nama. Kita punya mangkuk taruh nama. Mau taruh nama apa? Banyak. Kalau mangkuk kita taruh nama contoh Hayun misalnya. Nanti balik suruh anak ambil kita punya mangkuk. Kakak tolong ambil mak punya Hayun. Apa Hayun mak? Mangkuk, mangkuk. Oh mangkuk Hayun. Mangkuk Hayun. The swinging bowl namanya. Jadi memang kita tengok dalam video klip itu, memang sayang betul lah mereka itu. Baru tengok mangkuk, nangis-nangis tuan-tuan. Saya tak boleh bayarlah kita di Singapura kalau dapat tengok barang Nabi. Saya kira kita pun nangis. Kita pun nangis. Sebab mengenangkan benda itu pernah digunakan oleh seorang manusia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya orang, ya. Kemudian yang kelima, bagi orang yang nak mendapatkan telaga Al-Kautsar ini, tidak boleh tidak, dia mestilah berusaha pada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ni nak kempen beria-beria sangat pun, Ramadan jauh lagi, dia punya mood tu tak ada lagi. Tapi nanti kalau hampir dengan Ramadan Al-Mubarak, kalau tuan-tuan ada kesempatan rezeki lebih, berusahalah untuk nak sponsor orang-orang berbuka puasa. Siapa yang sponsor orang berbuka puasa, dia dapat jaminan masuk, dapat jaminan mendapat telaga Al-Kautsar. Sebab itu inilah 5 perkara yang kata para ulama yang boleh mensabitkan kita mendapat telaga Kautsar. Yang paling mustahak sekali itulah yang saya sebutkan dalam hadis tadi. Nabi paling tak suka kalau orang itu selepas daripada baginda wafat, dia tukar agama dia kepada agama lain. Maksud tukar bukan sekadar murtad, tetapi dia menukar pelajaran-pelajaran dalam agama ini. Sebab itu sering saya pesan di mana-mana, umat Islam, orang Melayu khususnya, kalau solat, minta tolong betul-betul cari asatizah, belajar betul-betul solat kita ini supaya dapat itibak cara Nabi betul. Kalau kita tengok orang kita solat, semua dah macam-macam mazhab, kita dah jadi tak faham. Ada orang solat angkat takbir saja, ada 5-6 jenis takbiratul ihram. Ada orang macam ini, ada macam Ultraman pun ada, macam-macam pesen, tanduk kerbau pun ada, macam nak terjun bangunan pun ada, macam-macam. Cuba bertanya, adakah kita betul-betul itibak Nabi SAW? Siapa yang tak ikut, ini yang Nabi tak kasih masuk. Ini kita khawatir. Kita dah perfect segala-galanya, sedekah bagus, ini bagus. Tiba-tiba yang kita buat tidak ikut apa yang Nabi suruh, ikut spek dia, tak ikut standard ISO Nabi itu. Ini kita khawatir. Ceklah dari segi solat kita, takbiratul ihram. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i, ikut Syafi'i. Nak ikut Hambali, biar total Hambali 100%. Nak ikut Maliki, full swing Maliki. Jangan takbir Maliki, duduk Syafi'i, tahiyat awal Hambali. Ini sudah rojak campur, tak boleh. Konsisten. Wuduknya begini, salatnya begini, konsisten. Sebab keseluruhan mazhab semua mengambil hadis yang sahih, mengikut cara Nabi. Tapi jangan campur caca marba. Ada orang angkat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, dia cari signal. Tak salah. Kita tidak kata you punya solat batal. No.
Tidak ada hak kita membatalkan semayang orang. Semayangnya insya-Allah sah di sisi Allah. Isunya awak ikut siapa? Baik, kalau dia kata, oh saya buat begini sebab dalam mazhab ini mengatakan Nabi pernah begini. Okey, silakan. Ahlan wa sahlan. Kita tak nak awak semayang ikut Arab saja. Kita tak nak. Kan ada orang balik Mekah, dia semayang macam-macam. La ilaha illallah. Tanya haji, apa hal semayang goyang-goyang-goyang? Dia kata, aku duduk Mekah 30 hari, aku tengok Arab semua ini macam lah. Ini tak betul. Saya pesankan di mana-mana, dalam ibadat ikut Nabi. Jangan ikut Arab. Arab belum tentu ikut Nabi. Belum tentu. Perlu belajar. Tuan-tuan yang pernah pergi negara Arab, kan lain. Orang Arab bukan semua orang alim. Bukan. Yang datang tempat kita ni je yang alim. Yang sana kerja tebang pokok pun ada. Kerja rubbish collector pun ada. Bukan semuanya alim. Yang datang tempat kita saja yang alim. Yang datang bersyarah maulid Habib-Habib itu lain. Yang di sana orang awam. Saya pernah jumpa solat, pakai ihram, handphone taruh sini, Allahu Akbar, tren, handphone bunyi. Dia boleh angkat telefon, salli, taruh balik. Habis solat saya, Syekh, ente angkat telefon, batal semayang. Dia kata tak ada batal. Saya cakap Arab, bukan cakap Melayu. Ya, salli, dia kata. Kalau itu ilmu bawa Singapura, hancur Singapura. Semua orang cakap telefon masa semayang. Salli fardhu zuhri arba'. Tak boleh lah. Kita semayang, tak boleh. Arab dia simple. Sebab sesuai dengan bangsa mereka yang ringkas, jadi mazhab mereka lebih ringkas. Hambali simple. Kita Syafi'i ini agak tertib sedikit, sesuai dengan ciri-ciri orang timur. Arab dia simple. Jadi jangan bawa benda itu kalau sekadar follow. Mesti berdasarkan dalil, mesti berdasarkan betul-betul kita tahu apa yang kita amalkan. Kalau tidak, dikhawatiri ibadat kita ini tidak mengikut Nabi, tapi hanya menjadi adat semata-mata. Takbir, saya selalu bawa contoh. Orang kita kalau nak semayang, orang Arab pun takut tuan-tuan. Dia punya takbir, ada dekat Malaysia, ada satu suku kaum nama orang asli. Orang asli selalu komplain. Kalau kita tanya, yang Muslim kita tanyalah, awak Islam? Islam. Semayang? Tak semayang. Kenapa tak semayang? Susahlah semayang. Apa saya susah? Banyak jampi lah. Dia cakap semayang banyak jampi. Kata mana ada jampi? Itu imam selalu jampi nak semayang. Masa bila? Rupanya dia keliru. Kan imam bila berdiri nak solat, imam belah-belah Nusantara ni dia satu habit tau. Bila dia berdiri nak semayang, pasang mikrofon, dia suka baca macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Belum sembahyang lagi ni. Baru soft. Dia punya jampi panjang. Jadi orang jahil bila tengok, wah susah mau sembahyang. Apa mau jampi aku pun tak tahu. Fatihah pun aku belum hafal lagi mau jampi. Tapi itu Nusantara punya budaya kan. Kita baca, tak nak ada gangguan syaitan, baca qul a'udzu birabbin nas, baca macam-macam. Baguslah. Tapi untuk orang jahil, wah ini jampi panjang betul lah. Cancel semayang, cancel, tak semayang dia orang. Takut dia. Dia kata Fatihah pun kami sebulan hafal belum dapat lagi mau jampi. Kemudian dia tengok kita angkat takbir kan. Salli fardhu Allah. Astaghfirullahaladzim. Boleh repeat balik lah. Allah. Mana orang tak takut tengok orang Melayu semayang tuan-tuan. Orang takut. Arab simple kan. Allahu Akbar. Dia simple sebab dia orang Arab. Kita complicated sebab kita nak terjemah kita punya tu susah lah. Saja aku semayang isyak 4 rakaat kerana Allah. Aisyah lupa sebut makmum lah semula. Saja aku semayang isyak 4 rakaat menjadi makmum. Alah, perut sampai dulu lah semula. Itu 7-8 kali tu. Kenapa jadi begitu? Sebab tak ikut yang Nabi punya kaedah. Nabi ajar, kalau ikut mazhab Syafi'i, qasad, ta'arud, ta'yin, cukup lah kan. Sebut kau semayang apa? Zuhur, okey lah. Tunai ke hutang? Kalau tunai, tunai. Makmum ke imam, cukup lah. Dah sebut zuhur, tak payah sebut rakaat. Tuhan tahulah zuhur 4 rakaat, mana ada zuhur 32 rakaat. So tak perlu yang didetailkan, tak perlu detailkan. Oh ada yang komplain, tak boleh ustaz, mesti mau detail. Okey lah, kalau you nak detail, you kena sebut IC imam sekali lah.
saja aku jadi makmum kepada Imam Al-Syekh Al-Ustaz Al-Fadil ni, nombor kad pengenalan, biar detail betul lah. Come on, kita tak sampai begitu. Sebab itu setiap ibadat mesti ikut law, insya-Allah jadi selamat. Itulah satu-satunya tiket untuk masuk surga, untuk mendapat telaga Kausar, iaitu ittiba' sunnah Nabi SAW. Itulah sedikit sebanyak sembang-sembang dan cerita berkenaan tentang golongan yang mendapat telaga Kausar pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan walaupun kita ini amalan tidaklah banyak, tetapi kerana kecintaan kita kepada baginda, mudah-mudahan dapat jugalah telaga Kausar. Kerana sabit dalam hadis yang sahih, Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, dunia makin kiamat, sudahkah kau membuat persiapan wahai sahabatku? Dia pun surrender. Ya Rasulullah, saya semayang tak ada banyak, baca Quran sikit-sikit, puasa kadang-kadang, tapi saya cinta sama Tuhan, cinta sama Allah, itu saja. Apa jawapan Nabi? Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, mudah-mudahan. Jadi kita dengan rendah diri merayu pada Allah Ta'ala, ya Allah, saya ni malas ya Allah, tengok bola tiap-tiap malam, bila mau Qiyamul Champion League lah malam ni, Pahang sudah 1-0 kena apa semua, jadi saya ni malas ya Allah, tapi tolonglah kasih saya rasa sikit saja telaga Kausar. Saya humble person, saya tahu saya tak banyak ibadat, tapi kesianlah sama saya. Mudah-mudahan begitulah ya. Kalau dapat masuk telaga Kausar, itu nikmat besar untuk menghilangkan haus kita di padang mahsyar kelak. Sekadar itu, insya-Allah kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Hari esok saya berkuliah subuh di Masjid Ahmad Ibrahim. Pada yang dekat bolehlah pergi, membincangkan tajuk tentang persoalan kejahilan, iaitu salah satu daripada tujuan Nabi diutuskan, iaitu menghilangkan kejahilan. Tapi sayang hari ini orang Islam, dia Iqra' wahyu pertama, tapi dia antara umat yang paling terkebelakang sekali dalam hal ilmu dan tamadun. Siapa cipta traffic light, tuan-tuan? Charles Adler. Siapa Charles Adler? Yahudi. Di saat dia selalu marah-marah Yahudi, dia lupa Yahudi pun banyak jasa untuk kita. Mikrofon siapa cipta? Speaker siapa cipta? Ini kalau nak tahu, hari esok kita akan bincangkan tentang sunnah menghapus kejahilan, tapi orang Islam lah paling jahil hari ini. Lalu bagaimana kita nak kembali nak mengangkat martabat orang Islam? Pagi esok kita bincang di Ahmad Ibrahim, dan jam 10 kalau tak salah saya di Fakhrul Razi Quran Center, tajuk Ikhlas dan Riak. Mudah-mudahan apa yang kita sembang-sembang ini memberi manfaat. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ada barakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wa syaraf ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.